الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Salam. Kaifa halukum? Apa kabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم مستعدون؟ Adakah tuan-tuan bersedia? Dah. Ustaz. Hal antum musta'idun? Nak jawab apa, Ustaz, macam tu? Bentar. Hal antum musta'idun? Hal ni tuan-tuan maksudnya adakah? Adakah? Hal antum musta'iduna? Okay, jawapan kalau soalan tuan-tuan dengan soalan hal ni, jawapan dia dua je tuan-tuan. Naam ataupun la. Naam maksud ya, la Tidak. Tidak. Sekali lagi tuan-tuan, hal antum musta'iduna? Naam. Sekali lagi tuan-tuan. Kamu macam ramai yang tak bersedia lagi ni. Hal antum musta'iduna? Naam. Bersemangat. Naam, insya-Allah. Nahnu musta'iduna. Okey, kami bersedia Ustaz, insya-Allah. Okey, baik. Hari Ahad, hari Minggu, hari bercuti. Okey. Seronok berehat. Ada yang berehat, ada yang bekerja. Kalau di utara kami bekerja lah. Hari Ahad bekerja. Kalau mungkin di area selatan dan seumpamanya cuti kan hari Ahad. Ya, betul. Masing-masing dah tengok halayak Al-Quran. Okey, baik, kita sambung bacaan kita. Surah Al-Ankabut, betul lah? Ayat yang ke-7 kan hari tu kita berhenti. Ustaz. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kan kita berhenti. Iya. Bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang kita keliru. Kita keliru. Okey. Kita akan sambung bacaan kita pada ayat yang ke-8 insya-Allah. Kita akan baca bersama-sama. Mungkin saya akan mute. Okay. Moga-moga dengan bacaan kita akan memberkati lagi pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat yang ke-8. Kita buat terjemahan secara harfiah ya dahulu. Okey. Wa wassayna. Wa wassayna ada berapa kalimat tuan-tuan? Ada 2 kalimat. Yang pertama waw, yang kedua wassayna. Wassayna. Tuan-tuan, sebelum tu penting ya untuk kita belajar untuk yang kita belajar bahasa Arab ni, untuk kita tahu kalimat-kalimat terjemahan secara harfiah. Itu permulaan. Sebab tu nanti buku nota yang disediakan kepada tuan-tuan tu, tuan-tuan boleh buat terjemahan ataupun buat pecahan harfiah di situ. Okey, supaya orang kita lebih baik pemahamannya. Okey. Wassayna, apa maksud waw dan apa maksud wassayna? Kami telah wasiatkan. Okey, kami telah wasiatkan. Al-insana. Al-insana satu kalimat. Apa maksud al-insana? Manusia. Biwalidayhi. Biwalidayhi ada berapa kalimat tuan-tuan? Ada 3 kalimat ya Hajar. Yang pertama bi, yang kedua waliday, waliday, yang ketiga hi. Apa maksud bi? Dengan. Apa maksud bi di sini? Terhadap. Okey. Waliday, kedua ibu bapa. Hi-nya. Husna, satu kalimat. Apa maksud husna? Berbuat baik. Okey. Wa in ada berapa kalimat tuan-tuan? Ada 2 kalimat. Apa maksud wow? Yang pertama wow. Apa maksud wow? Dan apa maksud in? Jika. Jahadaka ada berapa kalimat tuan-tuan? Ada 2 kalimat ya. Yang pertama jahada, yang kedua ka. Apa maksud jahada? Mereka berdua telah memaksa. Mereka berdua telah memaksa. Baik, saya cuba share screen tengok supaya tuan-tuan nampak. Okey. Tuan-tuan nampak kan? Nampak? Nampak? Okey. Okey. Yang seterusnya litusyrika ada berapa kalimat tuan-tuan? Ada 2 kalimat. Yang pertama li, yang kedua tusyrika. Okey. Yang pertama li, apa maksud li? Supaya. Apa maksud tusyrika? Engkau menyekutukan. Ataupun boleh digunakan sebagai berkongsi, tapi di sini menyekutukan. Bi ada berapa kalimat tuan-tuan? Ada 2 kalimat. Yang pertama bi, ba, yang kedua ya. Ya tak ada titik tu. Okey. Apa maksud bi? Dengan. Apa maksud ya? Ku ataupun aku. Ma, satu kalimat. Maksud ma apa yang. Okey. Laisa, satu kalimat juga. Apa maksud laisa di sini tuan-tuan? Dia telah tidak ada ataupun tidak ada. Dia telah tidak ada. Laka, ada berapa kalimat laka? Ada 2 kalimat. Yang pertama la, yang kedua ka. La bagi ke kamu. Bihi tuan-tuan ada berapa kalimat? Sama, ada 2 kalimat. Yang pertama bi, yang kedua hi. Okey. Maksud bi dengan hi-nya. Ilmun. Ilmun satu kalimat. Apa maksud ilmun?
pengetahuan. Okey. Fala ada berapa kalimat tuan-tuan? Sama, ada dua kalimat. Yang pertama fa. Okey, yang pertama fa. Yang kedua la. Apa maksud fa? Maka. Apa maksud la? Jangan. Dan yang terakhir tuan-tuan, ada dua kalimat. Yang pertama tuti', yang kedua huma. Apa maksud tuti'? Engkau taati, huma mereka berdua. Okey, sampai situ dulu ya. Kita cuba tengok dulu. Secara mafhumnya ayat yang ke-8 ni tuan-tuan, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, tetapi jika mereka berdua mendesak supaya engkau mempersekutukan aku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Okey, janganlah engkau taat kepada mereka. Secara mafhumnya ayat yang ke-8 ini. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ambil masa sedikit untuk kita sama-sama menghayati maksud ayat yang ke-8 ini. Moga-moga dapat membantu kita memahami ayat Al-Quran ini dengan lebih baik. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Tuan-tuan, ramai di kalangan tuan-tuan yang berada depan saya ini semuanya dah berkahwin, mempunyai anak, okey, mempunyai keturunan, ada anak yang ramai, ada cucu-cucu ramai tuan-tuan. Jadi ayat kita pada malam ini sesuai dengan perihal keadaan kita, sangat-sangat sesuai, menceritakan berkenaan dengan peranan ibu bapa ataupun kelebihan ibu bapa di dalam Islam. Hebatnya ibu bapa, hebatnya si ibu, hebatnya si ayah. Okey, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran beberapa kali. Bahkan Allah Taala sebut seiring dengan syahadah. Seiring dengan kalimah syahadah di dalam Al-Quran. Baik, kita cuba perhatikan bersama-sama betapa tingginya martabat kedua ibu bapa di dalam Islam, tuan-tuan. Okey. Sehingga kan dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala nak letak martabat kedua ibu bapa ni, si anak ni tuan-tuan tidak boleh mengeluarkan walaupun uff. Tuan-tuan, kalau bunyi uff ni, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qulu qawlan karima. Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin. Tuan-tuan, kalau saya sebut uffin ni, uffin, ejaan dia begini tuan-tuan. Uff. Uffin. Cuba tuan-tuan sebut uffin. Uffin. Okey. Sebutan uffin tu, okey, kuat ke, lantang ke, ataupun bagaimana bunyi dia? Uffin. Kuat. Uffin. Kuat Lantang. Dia Uffin. Uffin. Uffin dia macam bunyi uffin. kot Ustaz. Ya. Dia lembut. Lembut ke, pertengahan ke, Keras. 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 Uffin. Kalau uff dengan Uff. Sama. Sama aja bunyinya. Sebab dua-dua tu sama je maksud dia. uffin tuan-tuan, dia ringan daripada meninggikan suara berbanding kata tak nak lah. Buatlah sendiri. Maksudnya tuan-tuan, kat sini Allah Ta'ala nak sebut apa? Sekecil-kecil kamu nak melawan ibu bapa pun tak boleh. Wala taqul lahum, jangan kamu sebut, jangan kamu balas, jangan kamu melawan dengan menyebut uff ni tuan-tuan. Kalau dari segi sebutan dia ringan. Uff, macam tu je. Sebab dia bunyi dekat hujung bibir, betul ke tidak? Uff, kan? Angin pun kalau yang jenis tak ada gigi kat depan tu tak bunyi terus. Contoh. Uffin. Tak kena bunyi. Jadi dia ringan. Berbanding kalau suara yang keluar daripada badan, daripada perut, meninggikan suara lebih kuat. Maksudnya di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak kata apa?
Walaupun seringan-ringan sebutan pun jangan sebut. Jangan sebut. Pesan ke anak, kalau ada anak dekat sebelah tu, hang mai duduk sebelah ni, mai dengar sekali Ustaz Mizan nak kata apa? Contoh. Wala taqul lahuma uffin. Jangan cakap. Wala macam tu pun jangan cakap. Wa qulu qawlan karima, dan berkatalah dengan ibu bapa. Bercakap, bertutur, berbual, bermuamalahlah dengan kedua ibu bapa. Kalau tak ada kedua ibu bapa, mak saudara, ayah saudara dan seumpamanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Kalau tak suka ataupun ada pendapat yang berbeza ataupun pendapat yang bercanggah, cakap dengan sebutan yang baik. Jangan tarik muka. Jangan bercakap dengan perkara-perkara yang tak elok. Okay, orang tua-tua ni, dia cepat sensitif, tuan-tuan, betul ke tidak? Sensitif, cakap sikit, kadang-kadang si anak dia nak melawak. Tapi kita jiwa sensitif. Tuan-tuan lebih memahami lah. Tuan-tuan lebih memahami. So hari ni kalau ada anak dekat sebelah, tarik dia mai dengar sekali. Ada. Wawassayna al-insana biwalidayhi husna. Apa Allah Taala sebut? Dan kami wajibkan, kami wasiat. Tuan-tuan, perkataan wassayna ini membawa maksud wasiat. Apa maksud wasiat ni? Apa maksud wasiat yang tuan-tuan faham? Bila sebut wasiat ni, perkara tersebut membawa maksud apa? Aku wasiatkan kamu ni untuk buat sekian-sekian apabila aku tak ada. Jadi perkataan wasiat ni membawa maksud apa, tuan-tuan? Amanah. Amanah. Menyerah. Menyerahkan. Menyerahkan. Ingat harta dah tu. Menyerahkan. Mengamanahkan. Lagi? Mewariskan. Mewariskan. Lagi? Mewajibkan. Mewajibkan. Jadi tuan-tuan, menyerahkan ataupun lebih tepat saya sukakan jangan kata mewasiatkan. Yang tu macam tambah imbuhan je. Apa maksud wasaina? Mewasiatkan, Ustaz. Bukan ramai di kalangan orang Melayu ni kalau terjemah bahasa Arab dia tambah imbuhan je. Okay, dia tambah imbuhan je kat depan tu. Jadilah Melayu. Okey, air sekali tak faham bahasa Melayu tersebut. Okey, maksudnya mewajibkan ataupun mengamanahkan. Jadi bila sebut berkenaan dengan wasaina membawa maksud mengamanahkan. Jadi perkara tu kena buat ke tidak, tuan-tuan? Wajib buat. Mesti buat. Kalau tak buat, tak sempurna. Kalau tak buat, maka hilanglah keberkatan dalam kehidupan. Kalau kita tak buat satu-satu perkara yang wajib ini, maka kehidupan kita tak lancar. Maksudnya benda itu tidak akan sempurna, melainkan kita kena buat, kita kena laksanakan. Itu maksud wasaina. Dan kami wajibkan. Siapa yang wajibkan? Allah Ta'ala telah memberi wasiat. Allah Ta'ala telah mewajibkan perkara yang penting kepada manusia. Allah Ta'ala wajibkan perkara yang sangat penting kepada manusia. Apa yang Allah Ta'ala wajibkan, tuan-tuan? Allah Ta'ala wajibkan untuk berbuat kebaikan kepada siapa? Kedua bapa. Kedua ibu bapa. Sebab apa sebut dua, tuan-tuan? Sebab tidak akan sempurna melainkan kedua-keduanya tersebut. Dan tidak akan ada kita sekarang ini melainkan ada kerana ibu dan juga ayah kita. Asbab musabab, walaupun mereka dah lama meninggalkan kita, tuan-tuan, tapi hari ini, tuan-tuan, kita masih lagi boleh mendoakan mereka, masih lagi kita boleh beramal untuk kebaikan mereka. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mati saja, meninggal saja anak Adam, tuan-tuan, semuanya terputus melainkan 3 perkara. Apa dia, tuan-tuan? 3 perkara semua terputus. Yang soleh ni, ya, doa anak yang soleh. Lagi Amal jariah. ilmu yang bermanfaat. Sebut dah ilmu bermanfaat. Doa anak soleh, ilmu bermanfaat. Lagi sedekah jariyah. Tuan-tuan, kategori anak tak lagi? Kategori anak lah kepada
mak dan juga ayah, tuan-tuan, masih lagi. Tak adanya hilang apa ni, level apa, nama tu tak hilang, tuan-tuan, masih lagi. Jadi walaupun ibu dan ayah dah lama tiada, kita masih lagi boleh mendoakan mereka. Masih lagi dapat membantu mereka di alam sana dengan mendoakan ataupun memberi sedekah dan seumpamanya atas nama mereka. Itu adalah salah satu jalan untuk kita melakukan kebaikan kepada ibu bapa kita walaupun mereka sudah tiada. Apa dia cara lain, tuan-tuan? Kita bergaul dengan sahabat handai mereka. Okey, kita menghubungkan tali silaturahim dengan rakan-rakan mereka sekiranya masih ada, ataupun keturunan-keturunan mereka, sahabat handai yang masih ada. Jadi tuan-tuan, ayat ini banyak kali menunjukkan yang amat besar untuk kita melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Dan selalunya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kebaikan kepada ibu bapa itu selepas sebut berkenaan dengan lafaz tauhid. Lafaz tauhid, lafaz syahadah. Okey, ada ayat di dalam Al-Quran Allah Taala akan sebut melakukan kebaikan kepada ibu bapa selepas menyebut lafaz tauhid. Maksudnya seiring, tuan-tuan. Nak nyatakan di sini betapa pentingnya untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Keberkatan manusia itu dalam kehidupan adalah dengan redha ibu bapa. Redha Allah fi redha al-walidaini. Redha Allah, keredaan, keberkatan Allah itu datang daripada keredaan ibu dan juga ayah. Ajar anak-anak kita bagaimana untuk ambil hati, untuk bertutur dengan percakapan yang baik, supaya kita dengar, kita berada bersama-sama dengan mereka tu kita rasa seronok. Jadi perjalanan kehidupan mereka itu pun lebih lancar. Okey. Wa in jahada litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sambungan dia, tuan-tuan, dan jikalau ataupun jika sekiranya keduanya, yakni kedua ibu bapa memaksa si anak. Ni cerita dah. Yang pertama, untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa, tuan-tuan, Allah Taala fokus kepada setiap individu. Tak kiralah Islam, bukan Islam, Cina, kafir, Buddha, India dan seumpamanya, mesti melakukan kebaikan. Mana-mana agama, tuan-tuan, fokus mesti melakukan kebaikan kepada ibu bapa, terutama ibulah. Okey. Kalau kita tengok seorang anak, walaupun dia bukan beragama Islam, agama mereka sendiri pun menampakkan benda itu sangat tak elok. Kalau dia bercakap kasar, dia cakap dengan tak elok. Okey. Nak abang bagi tahu betapa pentingnya menghormati ibu bapa. Tak kiralah. Hatta kalau si anak itu asalnya bukan Islam, masuk ataupun memeluk agama Islam, masih lagi dia kena hormat mak dia. Masih dia kena sayang. Masih dia kena cinta kepada ibu dia. Masih dia kena sayang kepada ayahnya. Okey? Itu wajib, mesti. Wa in jahada litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan ni cerita lain. Dan sekiranya kedua ibu bapa memaksa untuk mempersekutukan Allah Taala ataupun memaksa untuk mensyirikkan Allah Taala. Okey? Mensyirikkan aku, yakni mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Cerita ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut jahada, jikalau ibu bapa itu berjihad, yakni membawa masuk berusaha bersungguh-sungguh, berjihad ni membawa masuk berusaha bersungguh-sungguh, menyuruh si anak untuk melakukan amalan syirik. Jadi nak kena patuh ke tidak ni? Si anak ni nak kena patuh ke tidak? Yang maksud kata amalan syirik ni, amalan yang tidak mengikut syariat Islam, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Okey? Maka si anak tidak boleh taat kepada ibu bapa. Contoh mak ayah kata, contoh mak ayah bagi minumlah arak ni, minum je tak ada masalah. Contoh. Tak boleh ikutlah walaupun suruhan daripada mak ayah, tak boleh. Okey. Jadi kena kembali taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Balik-balik taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala melarang daripada melakukan perkara-perkara yang mensyirikkannya. Jadi yang ni masalah yang dihadapi dari dulu lagi tuan-tuan, daripada zaman Nabi, daripada zaman sahabat, daripada zaman salafus soleh dan seumpamanya. Benda ini yang berlaku. Seperti contoh tuan-tuan, kena tolong mak ayah menjual arak di kedai. Nampak tak? So, yang ni bukan perkara syirik. Jual arak ni bukan perkara syirik. Tetapi dalam ibadah, dia bersalahan ke tidak tuan-tuan? Dia bersalahan. Benda itu melanggar daripada syariat Islam. Walaupun di dalam ayat Al-Quran ni sentuh berkenaan dengan syirik, dalam ayat Al-Quran ni juga maksud tersirat ataupun ulama-ulama mentafsirkan perkara-perkara yang bersalahan dengan syariat. Maksudnya contoh seperti amal ibadat kita. Tak payahlah solat lagi, esok-esoklah solat. Tak boleh. Nampak tak? Okey, tak boleh. Maksudnya mengajak ataupun mendorong anak supaya tidak solat dan seumpamanya. Tak apalah, tak puasa, nak buat macam mana, nantilah puasa, ataupun dia sendiri puasa, tak payahlah puasa, seumpamanya. So benda-benda tersebut kita tak boleh ikut. Kita kena jauhkan. Okey. Kadang-kadang ibu bapa ni disuruh melakukan perkara-perkara yang melibatkan riba dan sebagainya. Kan ada kan? Dan dalam masa yang sama mereka pandailah, kita mak ayah ni. Mak ayah ni dia pandai guna kata-kata dia. Kadang-kadang si anak tu jadi macam Allah, nak tak ikut mak kata. Kalau tak ikut ayah kata, betul ke tidak? Buat pilah. Jadi kita suruh anak untuk menghormati kita. Dalam masa yang sama kita pun kena belajar juga nak suruh anak hormat kita tu macam mana. Faham ke tidak tuan-tuan? Kita sebagai anak, ibu bapa juga ada peranan. Bagaimana si anak pun ada peranan, ibu bapa pun ada peranan. Kita nak suruh benda tu, kita kena ada ilmu juga. Benda ini boleh ke tidak, benda ini memberi manfaat ke tidak, benda ini bersalahan ataupun tidak dengan syariat Islam. Okey? Jadi kena faham betul-betul. Kena supaya apa yang kita suruh, apa yang kita sebut itu tidak bercanggah dengan syariat. Kenapa tu? Okey. Seperti cerita berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat Nabi, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, tak salah saya. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Cerita dia sebelum masuk Islam, dia ni jaga mak dia tuan-tuan. Jaga mak dia, cukup sayang dia. Sampailah satu ketika Sa'ad ni masuk Islam. Masuk Islam, mak dia tak Islam lagi time tu. Jadi kata dengar kata anak dia masuk Islam, dia tak nak lah, dia tak suka, dia tak mau. Dia kata apa? Ini cerita ringkas ya. Dia kata, kalau kamu tidak meninggalkan agama Islam, aku tak nak makan, tak nak minum, biarlah aku mati kelaparan. Biarlah orang tengok kamu ni jahat sebab tak pandai jaga mak sendiri. Kena macam tu. Kalau kita kena kat batang hidung kita ni, batang tubuh kita ni tuan-tuan. Mak kan. Tapi Sa'ad ni sangat-sangat teguh imannya. Dia kata apa? Sekiranya kamu lapar, makanlah. Sekiranya kamu dahaga, minumlah. Dan kalau kamu tak mau minum, kamu tak mau makan, itu terpulang bagi kamu. Aku tetap dengan pendirianku sebagai seorang Muslim. Okey. Itu pendirian seorang Muslim. Banyaklah cerita-cerita yang kita boleh ambil. Yang paling penting tuan-tuan di sini, bagaimana kita mengajar anak-anak kita, bagaimana kita sendiri berperanan sebagai seorang ibu dan juga seorang ayah dalam mendidik anak kita supaya melakukan perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan, kita yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita anjurkan. Kalau kita daripada anak kita kecil, kita ajar dia untuk menutup aurat dengan baik, dengan untuk dia solat daripada kecil, maka dia akan ikut kita tuan-tuan. Kita yang mencorokkan mereka. Kitalah yang berperanan untuk mengajar mereka. Kita yang bertanggungjawab. Kita tak boleh kata, nanti dia pergi sekolah, dia belajar. Tak boleh tuan-tuan. Permulaan didikan itu bermula daripada rumah. Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan lah guru-guru yang pertama. Mereka akan ikut tuan-tuan, mereka akan berakhlak bagaimana tuan-tuan berakhlak. Kalau sekiranya tuan-tuan asyik dengan Al-Quran, tuan-tuan asyik dengan solatnya berjemaah, maka si anak akan ikut tuan-tuan. Dia tengok, mak aku, walaupun umur dia tidak sampai, masih kecil, dia melihat, mak
Masih kecil kan kita tengok anak-anak yang masih kecil ataupun tuan-tuan ada cucu yang masih kecil, kita tengok tok dia baca Al-Quran, solat berjemaah, walaupun dia tak faham tuan-tuan, tapi dia akan ikut. Maksudnya satu-satu keluarga, satu-satu anak itu akan ikut keluarga bagaimana mereka beramal. Sekiranya keluarga tu asyik dengan perkara-perkara yang lara, muzik dan seumpamanya, okay, kita ajar daripada kecil untuk tengok perkara-perkara yang melalaikan. Waktu pukul 7, waktu maghrib masih berhadapan dengan TV, masih melihat cerita. Kita ajar daripada kecil tuan-tuan. Tuan-tuan jangan marah kalau dah besar pun dia macam tu. Sebab kita yang mencorakkan. Bukan orang lain tuan-tuan. Jangan salahkan, oh ni duk kawan dengan kawan tu, kawan jiran sebelah, kawan. Tak tuan-tuan. Kita yang ajar daripada kecil. Dan kita yang akan bertanggungjawab atas apa yang diamalkan. Kita. Apa-apa pun tuan-tuan, perkara yang kita lakukan, balik kepada kita dulu. Okay? Anak kita pandai baca Al-Quran, orang akan sebut siapa? Oh, mak dia pun pandai baca Al-Quran. Oh, anak dia jalan tunduk, jalan cakap bermuamalah dengan kawan-kawan ataupun bermuamalah ni bergaul lah. Bergaul dengan orang lain dengan percakapan yang baik. Sebab apa? Sebab mak dan juga ayah duduk di rumah cakap baik-baik. Cakap baik-baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau ni cerita sikitlah. Sebab tu kalau kita ni suami dan juga isteri ada perselisihan fahaman, jangan tunjuk depan anak. Jangan tunjuk depan anak. Anak nanti tengok kita kalau si suami dengan tinggi suaranya, okey, anak pun akan belajar tinggi suara dengan mak dia. Sebab apa? Sebab dia tengok ayah dia tinggi suara dengan mak. Kalau si ibu pula asyik kata belakang dekat ayah, pok hang macam ni, pok hang macam ni. Okey, dia pun akan belajar cakap belakang dekat ayah dia, begitulah. Dan benda itu akan berlangsung sampai bila-bila. Siapa punca dia tuan-tuan? Kitalah punca. Sebab kitalah yang mencorakkan anak-anak. Jadi tuan-tuan, khulasah ataupun pengajaran di sini, sebagai manusia, sebagai seorang Muslim, orang tidak melihat apa yang kita cakap secara keseluruhannya. Tapi orang melihat bagaimana kelakuan kita. Kelakuan kita, akhlak kita. Bagaimana kita bergaul dengan orang. Okay? Jadi anak-anak kita pun, keturunan kita pun, cucu cicit kita pun nanti akan melihat bagaimana atuk dia pukul 8.30 masuk kelas Al-Quran. Jadi dia pun menempel lah dekat dia. Kena mengaji Al-Quran. Pukul 8.30 sampai pukul 10 tutup TV. Semua mengaji dengan Ustaz Mizan. Contoh. Pukul 7 lepas maghrib semua solat jemaah. Lepas solat jemaah bangun solat sunat. Lepas solat sunat buka baca hadis. Tak banyak tuan-tuan. Baca 1, baca 2 hadis pun dah memadai. Bagi dia jadi kebiasaan kehidupan. Mula-mula payah tuan-tuan. Tapi lama-lama bila anak-anak kita dah biasa, jadi kalau tak buat satu-satu benda tu jadi macam tak seronok pula. Yalah, benda di masjid tu di masjid lah. Di surau tuan-tuan. Dalam keluarga kita lah. Kadang-kadang kita pula duk ikut di masjid. Yang tu pun mesti. Tapi di rumah jangan tinggal tuan-tuan. Sebab didikan yang pertama adalah di rumah. Anak kecil tu jangan tinggal tuan-tuan. Aktiviti kita di masjid, pergi. Tapi di rumah, hidupkan suasana pengajian. Kalau lebih baik tu tuan-tuan, ada sudut di dalam satu rumah tu, sudut kita berkumpul dengan keluarga, kita ambil dah satu kitab dan seumpamanya. Yang mudah, yang simple tuan-tuan. Baca hadis 40, baca terjemahan pun dah memadai. Okey, sebab apa? Bagi anak-anak biasa dengan hadis. Kalau kita ni pergi masjid, anak-anak duduk rumah, tengok TV, yang tu kita pun bertanggungjawab. Mak pergi mana? Mak pergi masjid. Anak tak apalah dia pandai. Tak ada tuan-tuan. Tak ada yang istilah tu. Silap tu buat macam tu. Kita ajak dah. Kalau kita, cara yang paling mudah kita ajak dah, ataupun yang kedua kita solat bersama-sama. Mungkin waktu subuh kita di masjid, Zuhur di masjid, maghrib kita buat di rumah. Contoh ni sebagai contoh. Maghrib kita buat di rumah. Kita baca Al-Quran bersama-sama, kita baca hadis bersama-sama. Habis selesai tu habislah. Nak tengok TV dan seumpamanya selepas tersebut. Tapi kita biasakan benda tersebut untuk menghidupkan keluarga kita. InsyaAllah tuan-tuan, keluarga berkat. Keluarga bahagia. Kalau ada salah faham sikit-sikit tu senang je nak
nak repair. Sebab apa? Sebab dalam keluarga tu dah penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Sama-sama kita beramal, moga-moga keluarga kita ini bahagia dunia dan juga akhirat. Amin, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Okey. Boleh. Kita nak sambung perbahasan bahasa Arab kita. Sebelum tu tuan-tuan, minggu lepas kita bincang berkenaan dengan apa? Saya lupa lah. Ada sebut fa'il maf'ul maf'ul. macam-macam bunyi dah tu. Okey. Minggu lepas kita bincang berkenaan dengan rangkap fi'il. Betul ke tidak tuan-tuan? Jumlah fi'il. Ingat tak kaedah kita? Apabila ada fi'il, Mesti ada fa'il. Dan kita kena tengok kalau ada maf'ul. Fi'il. Contoh tuan-tuan. Jadi jenis aja ni. Okey. Sebagai contoh. Ali pukul Zaid. Ali pukul Zaid. Ada kalimat perbuatan ke tidak tuan-tuan? Ada. Ada kalimat perbuatan. Pukul. Ada fa'il tak? Ada pelaku ke tidak? Ada. Ali. Baik. Pukul Ali Baik. Ada mangsa maf'ul? Ada. Siapa mangsa? Zaid. Baik. Seterusnya tuan-tuan, rangkap fi'il. Apabila ada fi'il, tuan-tuan jumpa saja kalimat fi'il dalam Al-Quran. Terus apabila ada fi'il, mesti kena ada fa'il dan kita kena tengok kalau ada maf'ul. Baik. Yang kedua tuan-tuan, kita bincang berkenaan dengan jadual baris, betul ke tidak? Betul. Jadual baris. Jadual baris ada berapa simbol saya kongsi dengan tuan-tuan? Baris depan, baris atas. Atas dan depan. Kita ulang balik. Ali. Doroba, Zaidu, Alia. Okey. Cuba tuan-tuan bantu saya dengan meletakkan baris. Doroba, Zaidu, Alia. Doroba, Zaidu, Ali. Alia. Baik, mana pelaku dia tuan-tuan? Mana fa'il? dia? Zaidu. Zaidu ke Zaidi? Zaidu. Ni mesti ingat siapa-siapa Zaidu, ni Ustaz. Zaidi ni. Zaidu. Zaidu. Kenapa baca dengan Zaidu? Fa'il. Fa'il. Apa maksud fa'il tuan-tuan? Pelaku. Aliyah. Kenapa baca dengan baris atas? Kenapa tak baca dua-dua baris depan je? Maf'ul. Sebab dia jadi maf'ul. Apa maksud maf'ul? Mangsa. Apa baris asas bagi maf'ul? Atas. Apa baris asas bagi pelaku tuan-tuan? Depan. Baik tuan-tuan. Okey. Zaidu. Berapa orang Zaid? Seorang. Seorang Zaid. Katakan dua orang Zaid yang pukul Ali. Bagaimana sebutan dia? Zaidu. Dua orang Zaid. Zaidani. Zaidani. Cuba tuan-tuan sebut Zaidani.
Zaidan. Zaidani. Aliyah. Kenapa tak pakai Zaidai ni? Dia bagi atas. Sebab dia Bagi depan. kalau dua Apa perbezaan dia? Apa perbezaan kalau Zaidan Zaidan itu maf'ul. dengan Zaidai ni? Zaidah ini Dua-dua simpan musanna betul ke tidak tuan-tuan? Ya. Dua-dua menunjukkan bilangan dua. Apa perbezaan Zaidani dan juga Zaidai ni? Satu fa'il, satu maf'ul. Zaidan ni maf'ul. Zaidani ni untuk Fa'il. fa'il, Zaidai ni untuk maf'ul. Minggu lepas kita ada buat jadual kan? Baik. Kalau ramai Zaid pukul seorang Ali, Zaidatu. Zaidatu. Zaiduna. tak ni dia naik lagu Pok Ye nanti tuan-tuan. Zai. Duk Zai. Tak ni kami duduk dekat luar tu, ai isteri aku ni ngaji bahasa Arab ke Pok Ye ni duk Zai. Kan? Ya haji duk sebut pula, abang Zai yang mana pula dah? Kalau ramai Zaidun. Zaiduna. Ramai Zaid pukul seorang Ali. Okey, selesai. Ada soalan tak ni sebelum saya nak masuk perbahasan baru ni? Ada? Ada. Okey, insya-Allah jelaskan. Senang ni. Baik. Saya mute dulu sebab kita nak masuk topik baru. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu topik baru, satu perbahasan baru pada malam ini, iaitu jenis-jenis maf'ul. Tajuk baru kita malam ini ialah jenis-jenis maf'ul. Sebelum ni kita dengar satu maf'ul je kan. Apabila ada fi'il mesti kena ada fa'il dan kita kena tengok kalau ada maf'ul. Satu saja maf'ul. Tapi malam ni tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu topik baru yang sangat-sangat menarik, iaitu jenis-jenis maf'ul. Tuan-tuan, maf'ul ini ada 5 jenis. Maf'ul ada berapa jenis? Maf'ul ada 5 jenis. Tuan-tuan dengar dulu ya. Jangan catat, jangan tulis. Jaga tangan, nanti kena ketuk dengan Ustaz Mizian ya. Ada tengok bawah tu kan? Okey. Tenang. Tuan-tuan dengar je dulu, pinjamkan telinga. Baik, tajuk kita malam ini ialah jenis-jenis maf'ul. Maf'ul ada berapa jenis tuan-tuan? Maf'ul ada 5 jenis. Yang pertama maf'ulun bih, yang kedua maf'ulu mutlaq, yang ketiga maf'ulu li ajlih, yang keempat maf'ulu fih, yang kelima maf'ulu ma'ah. Sekali lagi tuan-tuan, kita ulang bersama-sama. Maf'ul ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Yang pertama maf'ulun bih, yang kedua maf'ulu mutlaq, yang ketiga maf'ulu li ajlih, yang keempat maf'ulu fih, yang kelima maf'ulu ma'ah. Sekali lagi tuan-tuan, tajuk kita malam ni ialah jenis-jenis maf'ul. Maf'ul ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Yang pertama maf'ulun bih. Ya, yang kedua maf'ulu mutlaq. Ini ai mutlaq. Maf'ulu mutlaq. Yang ketiga maf'ulu li ajlih, yang keempat maf'ulu fih, dan yang kelima maf'ulu ma'ah. Sekali lagi tuan-tuan, kita ulang bersama-sama, boleh ke tidak? Boleh, jangan tulis. Saat ni kita tulis. Jangan risau tuan-tuan, kita akan buat nota. Okey. Untuk peringkat awal kita ulang sama-sama dahulu. Nanti kalau tuan-tuan tulis nanti tuan-tuan lupa. Baik, maf'ul ada berapa jenis? Ada 5 jenis.
Yang pertama maf'ulu bih. Yang kedua maf'ulu mutlaq. Yang ketiga maf'ulu li ajlih. Yang keempat maf'ulu fih. Dan yang kelima maf'ulu ma'ah. Okey. Apa maksud maf'ulun bih? Maf'ulun bih mangsa. Maf'ulun bih ialah mangsa. Yang kita selalu guna tu kan tuan-tuan. Zaid pukul Ali. Zaid pukul Ali. Ada mangsa tak ada mangsa tuan-tuan? Ada mangsa. Siapa mangsa? Ali. Jadi Ali ialah maf'ulun bih. Baik. Yang kedua tuan-tuan, maf'ulun mutlaq. Apa maksud maf'ulun mutlaq? Ulang kalimat perbuatan jadi isim. Sekali lagi saya ulang. Maf'ulun mutlaq, ulang kalimat perbuatan jadi isim. Maf'ulun mutlaq, ulang kalimat perbuatan jadi isim. Yang ketiga tuan-tuan, maf'ulu li ajlih. Maf'ulu li ajlih. Apa maksud maf'ulu li ajlih? Memberi erti kerana. Memberi erti kerana ataupun sebab. Okey. Yang keempat, maf'ulu fih. Apa maksud maf'ulu fih? Memberi erti masa. Memberi erti masa dan juga tempat. Dan yang kelima, maf'ulu ma'ah. Apa maksud maf'ulu ma'ah? Menunjukkan bersama. Sekali lagi tuan-tuan, maf'ul ada berapa jenis? Ada 5. Ada 5 jenis. Yang pertama maf'ulun bih. Yang kedua maf'ulu mutlaq. Yang ketiga maf'ulu li ajlih. Yang keempat maf'ulu fih. Yang kelima maf'ulu ma'ah. Apa maksud maf'ulu apa maksud maf'ulun bih? Mangsa. Apa maksud maf'ulu mutlaq? Ulang kalimat perbuatan jadi isim. Okey. Apa maksud maf'ulu li ajlih? Kerana. Apa maksud maf'ulu fih? Menunjukkan masa ataupun tempat. Dan yang terakhir tuan-tuan, maf'ulu ma'ah, menunjukkan bersama. Sekali lagi tuan-tuan, kita ulang bersama-sama. Boleh ke tidak? Ya. Maf'ul ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Yang pertama maf'ulun bih. Yang kedua maf'ulu mutlaq. Yang ketiga maf'ulu li ajlih. Yang keempat maf'ulu fih. Yang kelima maf'ulu ma'ah. Baik, kita buat nota bersama-sama. Boleh ya? Okey. Tajuk kita malam ini ialah jenis-jenis maf'ul. Okey, jenis-jenis maf'ul. Maf'ul ada berapa jenis tuan-tuan? Ada 5 jenis. Okey. Yang pertama maf'ulun bih. Yang kedua maf'ulun mutlaq. Yang ketiga maf'ulu li ajlih. Yang keempat maf'ulu fih. Dan yang kelima maf'ulu
Ma'ah. Okey. Apa maksud maf'ulun bih? Maf'ulun bih ialah mangsa maf'ulun mutlak ulang kalimat perbuatan jadi isim. Maf'ulu li ajlih kerana, maf'ulu fih masa atau tempat, maf'ulu ma'ah menunjukkan bersama. Menunjukkan bersama. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Dah. Jenis, okey. Dah salin? Screenshot. Okey. Dah? Boleh? Boleh Ustaz. Macam video hang je, saya pun cuba gerak lah. Semua macam. Okey, baik tuan-tuan. Hari ni tajuk kita ialah jenis-jenis Jenis-jenis maf'ul. maf'ul. Tuan-tuan ingat tak cerita Piramli tu? Cerita Piramli yang mana Ustaz? Banyak. Cerita anak bapak. Ingat tak scene dia sebut dia perkenalkan nama tok ayah dia, tok dia. Ingat tak? Ini bapak saya Mahfuz Mahfiz. 69 tu. Mahfuz Mahfiz. Ini Mahfiz Mahfaz. Mai dekat dia nama lain dah. Jadi bukan mah lah, ni maf. Maf. Okey. Maf. Maf'ul. Cuba tuan-tuan sebut maf'ul. Maf'ul. Kalau ejaan Melayu dia apostrophe maf'ul. Maf'ul ni tuan-tuan ada berapa jenis? Ada 5 jenis. 5 jenis. Yang pertama maf'ulun bih. Yang kedua maf'ulu mutlaq. Yang ketiga maf'ulu li ajli. Tuan-tuan sebut. Yang keempat maf'ulu fi. Yang kelima maf'ulu ma'. Apa maksud maf'ulun bih? Mangsa. Mangsa. Sebagai contoh saya sebut, selalu kita sebutkan Ali pukul Zaid. Ali pukul Zaid. Ada mangsa tak ada mangsa? Zaid jadi mangsa. Macam itulah kehidupan. Kadang-kadang Ali, kadang-kadang Zaid jadi mangsa tuan-tuan. Okey. Maf'ulun mutlaq ulang kalimat perbuatan jadi isim. Ulang kalimat perbuatan jadi isim. Contoh. Ali pukul Zaid dengan pukulan yang kuat. Ali pukul Zaid dengan pukulan yang kuat. Ada fi'il tak ada fi'il tuan-tuan? Ada. Mana fi'il? Pukul. Siapa pelaku dia? Ali. Siapa mangsa? Zaid. Baik. Pukulan tu jadi apa tuan-tuan? Mutlak. Jadi maf'ulun mutlaq. Jadi maf'ulun mutlaq. Contoh Ali kan?
pukul Zaid dengan pukulan yang kuat. Jadi pukul Zaid dengan pukulan yang kuat. Jadi Ali yang pertama ini jadi pelaku, betul ke tidak? Ya. Betul. Zaid jadi Bangsa. bangsa. Bangsa dalam bahasa Arab sebut apa tuan-tuan? Maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun Lebih. Zaid jadi maf'ulun bih. Bih. Kenapa maf'ulun bih? Sebab dia jadi mangsa. Jelas ke tidak? Ya. Ali Jelas. jadi apa? Ali jadi fa'il. Fa'il. Okey. Pukulan. Maf'ul mutlak. Pukulan ini dia jadi maf'ulun mutlak. Apa Mutlak. tak? Dia ulang kalimat ini, dia ulang kalimat fi'il jadi isim. Ya. Makan tuan-tuan, makan. Makanan. Makan ke isim? Makan is Fi'il. Fi'il. Oh, fikir dulu. Fikir nak masak apa kah? Okey. Makan fi'il. Kalau makanan Jadi Isim. 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 Jadi isim. Sama juga. Pukul kalimat isim ke fi'il? Fa'il. Pukulan PL. Isim. 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 Jadi kalau tuan-tuan jumpa terjemahan ulang kalimat perbuatan, ada kalimat perbuatan yang diulang jadi dalam bentuk isim, maka dia jadi maf'ulun mutlak. Apa tak? Panjang dia tu. Faham ke tidak tu? Faham. Oh, okey, jelaslah. Jadi maf'ulun mutlak ulang kalimat perbuatan jadi isim. Baik. Maf'ulu li ajlih ini tuan-tuan menunjukkan maksud kerana. Menunjukkan maksud kerana. Contoh, Ali makan nasi lapar. Ali Kerana makan nasi lapar. Kerana lapar. Ali pelaku. Nasi jadi apa nasi? Mangsa. 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 Fa'ilun. Mangsa sebutan dia dalam bahasa Arab tuan-tuan. Maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul. Mangsa. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ali Maf'ulun bih. makan nasi. Nasi jadi maf'ul apa tadi? Maf'ulun bih. Lapar. Ali makan Li nasi Maf'ul lapar. li ajli. Maf'ul bi ajli. Datang mana kalimat kerana tu? Kedudukan. Maf'ul li Dalam ajli. bahasa Arab kita tak terjemah kalimat kerana tu. Dalam bahasa Arab kita tak akan terjemah kalimat kerana. Kedudukan kalimat tersebut yang membawa maksud kerana. Kalau dalam bahasa Melayu kita akan tulis Ali makan nasi kerana lapar. Betul ke tidak? Tapi dalam bahasa Arab tak ada kerana. Datang mana kerana tu? Sebab kedudukan kalimat tersebut yang membawa maksud kerana. Okey. Ali makan nasi lapar. Apa maksud dia? Ali makan nasi kerana lapar. Jadi lapar tu jadi maf'ul apa tuan-tuan? Ajli. Maf'ul ajli. Ajli. Maf'ulu li ajli. Baik. Maf'ulu fih. Maf'ulu fih ini tuan-tuan dia menunjukkan masa. Masa. Menunjukkan masa ataupun tempat. Okey. Zaid main bola. Zaid main bola depan masjid. Zaid main bola depan masjid. Ada maf'ulu fi ke tidak? Ada. Mana Masjid. maf'ulu fi dia?
Masjid. Depan masjid. Maf'ulun bih Depan masjid. Depan tersebut Depan. kita panggil Depan masjid. maf'ul. Maf'ul fi. Depan. Kelas Ustaz Mizan pada hari Ahad. Kelas Ustaz Jam Mizan 8. pada hari Ahad. Ahad. Ada maf'ul fi ke tidak? ada Ada. Ahad. Ahad. Pada hari Masa. pada hari Hari Ahad Ahad. adalah maf'ul fi. Fi. Jelas ke tidak tuan-tuan? Jelas. Tak Ustaz. Ya. Ustaz minta jelas. Minta ulang semula Ustaz yang masa tadi. Okey. Tadi Apa saya ulang sekali lagi? suara bertindih-tindih. Okey, saya mute dulu. Okey, saya mute. Okey. Sebagai contoh, kelas Ustaz Mizan pada hari Ahad. Ada maf'ul fi ke tak ada? Ada maf'ul fi. Pada kalimat pada hari. So dia menunjukkan masa. Zaid main bola belakang masjid. Zaid main bola belakang masjid. Ada maf'ul fi ke tidak? Ada maf'ul fi. Mana maf'ul fi dia? Belakang masjid. So, sekiranya kalimat itu menunjukkan masa ataupun tempat, menunjukkan ruang masa ataupun tempat, maka dia akan jadi maf'ul fi. Boleh? Yang kelima tuan-tuan, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah membawa maksud bersama ataupun menunjukkan bersama. Sebagai contoh, Zaid makan nasi. Zaid makan nasi. Wow, isteri. Zaid makan nasi. Wow, isteri. Sebelum tu tuan-tuan, maf'ul mutlak ni dia ada kena mengena dengan wow bersama. Ingat ke tidak? Tajuk kita mula-mula dulu. Ayat yang kedua berkenaan dengan jenis-jenis wow. Wow ada berapa jenis tuan-tuan, ingat tak? Ada. Okey, terbaik ajar rohani. Ada 5 jenis. Yang pertama wow pemula cerita. Yang kedua wow penyambung cerita. Yang ketiga wow Sumpah. Yang keempat wow Bersama. yang kelima wow Keadaan. wow bersama tuan-tuan. Bagaimana kita nak kenal kalimat wow bersama? Selepas wow kalimah isim. Selepas wow kalimat isim berbaris apa? Ingat ke tidak? Atas. Selepas wow kalimat isim berbaris atas. Sebab apa dia baris atas? Sebab dia jadi maf'ul ma'ah. Sebab dia jadi maf'ul ma'ah. Contoh tuan-tuan. Okey. Sebagai contoh, Zaid makan nasi, wow isteri. Zaid makan nasi, wow isteri. Apa maksud dia? Zaid makan nasi bersama isteri. Zaid makan nasi bersama isteri. Jadi kalimat selepas wow bersama itu sebenarnya tuan-tuan akan jadi maf'ul ma'ah. Sekali lagi tuan-tuan kita ulang bersama-sama. Maf'ul ada berapa jenis? Ada 5. Ada 5 jenis. Yang pertama maf'ulun bih. Apa maksud maf'ulun bih? Mangsa. Yang kedua maf'ulun mutlak. Apa maksud maf'ulun mutlak? Ulang kalimat perbuatan jadi isim. Yang ketiga maf'ulu li ajlih. Apa maksud maf'ulu li ajlih? Menunjukkan kerana. Satu-satu perbuatan dilakukan sebab apa ataupun kerana apa. Contoh, aku pukul anak didik. Aku pukul anak didik. Ada maf'ulu li ajlih ke tidak tuan-tuan? Ada. Mana? Didik. Kerana mendidik. Dalam bahasa Arab dia takkan tulis kalimat kerana tu. Okey, saya ulang sekali lagi. Dalam bahasa Arab dia takkan tulis kalimat kerana tersebut. Dia cukup dengan kedudukan saja dah membawa maksud ke kerana. Yang keempat maf'ul fih. Apa maksud maf'ul fih? Menunjukkan masa ataupun tempat, ruang masa ataupun tempat. Dan yang kelima maf'ul ma'ah. Apa maksud maf'ul ma'ah? Menunjukkan bersama. Zaid tidur, wow kucing. Ingat tak contoh saya bagi awal-awal dulu? Zaid tidur, wow kucing.
Wow tu kita terjemah sebagai apa tuan-tuan? Bersamaku kucing. Kucing jadi apa tuan-tuan? Kucing jadi apa? Jadi maf'ulu ma'ah. Maaf. Maf'ulu ma'ah. Baik. Jelas ke tidak tuan-tuan? Ada Jelas. soalan? Ada soalan tak nak tanya? Ustaz, Okey. Ya. tak adalah nak tanya. Cumanya boleh tak kalau contoh tu dalam bahasa Arab je? Oh. Nanti kita akan jumpa contoh dalam bahasa Arab. Peringkat awal tu saya nak bagi tuan-tuan faham dulu dalam bahasa Melayu. Boleh ke tidak? Bagi faham dulu. Nanti Boleh. kalau kita terjun dalam bahasa Arab terus, habis. Hilang terus. Okey, nanti kita akan ulang, kita akan masukkan contoh dalam bahasa Arab. Yang paling penting tuan-tuan faham dulu penggunaan dia dalam bahasa Melayu. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, saya ambil satu contoh ya. Ustaz, Ya. yang maf'ul fih tu masa atau tempat kan? Ya. Okey, Ustaz bagi contoh tadi, okey katalah Zaid bermain bola di hadapan masjid macam tu atau di belakang masjid. Tapi kalau kita tak sebut hadapan atau belakang, boleh ke kita jadikan dia maf'ul fih tu? Katalah macam biasa kita cakap Zahid main bola dekat masjid. Maf'ul fih. Dah. Dia mesti menunjukkan ruang tempat, bahagian mana? Depan ke, belakang ke? So apabila dia menunjukkan ruang tempat ataupun menunjukkan masa, macam contoh masa kan. Zaid datang sekolah pada hari Ahad. Pada hari Ahad tu maf'ulu fih sebab dia menunjukkan masa. Sebab dia menunjukkan masa. Okey, jelas tak? Boleh? Ustaz, kalau Ya. Zaid main bola di masjid itu bukan maf'ul. Dah. Oh. Bukan. Dia mesti menunjukkan ruang tempat. Dia kena Bahagian spesifik mana? lah. Kalau di masjid umum besar tak tahu. Kalau di masjid umum. Okey, tapi dia menunjukkan di belakang masjid. Menunjukkan di belakang. So ada ruang. Tempat tersebut kita baru sebut sebagai maf'ulu fih. Okey. Sebagai contoh, sebagai contoh saya mulakan balik dengan maf'ulun bih. Okey. Sebagai contoh boleh tak saya padam ni? Boleh tak? Izinkan saya. Boleh ya? Bolehlah. Boleh. Sial saya. Boleh. Suara Ustaz tenggelam timbul. Ya? Suara Ustaz tenggelam timbul. Tenggelam timbul. Yang lain tenggelam ke timbul? Biasa. Sekali-sekali Ustaz. Lain kot. I Mungkin think dia- masalah lain. Yang lain, Hajar Yati dengan Timbul, saya kadang-kadang okey, kadang-kadang okey. timbul tak? Tak, biasa. Dia Biasa. putus-putus Kan dia kamera dah merajuk. Kan okey. Okey, baik. Mungkin masalah lain tu. Okey, contoh. Saya datangkan contoh. Minum dalam bahasa Arab, tuan-tuan tahu tak minum dalam bahasa Arab? Syarabah. Syaribah. Minum syaribah. Syariba. Cuba tuan-tuan buat syariba. Syaribah. Syariba. Siapa minum? Agak-agak siapa minum? Zaid. Zaid. Zaid minum. Zaid. Pandai, tuan-tuan pandai. Zaid minum. Dalam kelas bahasa Arab kita dua orang je minum. Zaid ataupun Ali je. Ali. Yang lain jangan minum jangan minum. Dia faham. Tak Orang yang tak apa Susah minum. ajak. Kita kelas santai. Saat ni takut minum dulu. Saya nak pergi buat Milo sekejap lagi. Dia buat tutup kamera kan.
Tak boleh minum. Kata Zaid dia boleh minum. Air. Tuan-tuan pernah pergi Mekah kan? Air. Minum air apa? Zam-zam. Zam-zam. Oh, air dah. Laban. Memang tu wajib dah tu. Kalau jus kau minum jus. Mak. Minum jus. Jus orange. Laban. Orange. Pernah Dari dengar tak laban. nama jenama ni? Serani ada Adik. ke? Tak pernah dengar. Sekarang ni pernah minum tak? Tak pernah. Kena pergi Pernah. sekali lagi. Kena pergi sekali lagi. Siapa yang Betul, pernah pergi betul. tak pernah minum, pergi sekali lagi. Tak kena boleh masjid mesti beli. Wajib. Wajib minum lepas balik masjid. Kan? Ya, ni orang cari ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak minum. Okey, Zaid al-ma. Alma. Zaid al-ma. Tuan-tuan, syaribah ni jadi apa? Fi'il. Apa sebutan Zaid ni? Bagaimana baris akhir Zaid? Zaidu. Zaidu. Zaid jadi apa tuan-tuan? Fa'el. Al-ma a-i-u. Atas. Jadi dia jadi mangsa ni dalam bahasa Arab sebutan dia bagaimana? Maf'ul. Maf'ul ada 5. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Wah, ahsantum. Baik. Belum bih. Tadi dia minum, dia makan pula. Makan dalam bahasa Arab makan. Akala. Siapa makan? Zaid. Zaid makan apa? Zaid makan apa? Nasi. Dia tak makan benda lain. Dalam kalam bahasa Arab dia tak makan benda lain. Nasi. Dia makan nasi je. Dalam kalam bahasa Arab Zaid dia tak makan lain. Dia makan nasi ataupun ayam je. Senang aja. Zuzza. Lapar. Jau'a ni jadi apa tuan-tuan? Jau'a. Aruza maf'ulun bih. Jau'a Mutlak. Ajli. maf'ulun mutlak. Ajli. Okey, Ajli. maf'ulun mutlak. Apa tu? Tadi macam ada sebab tiba-tiba tidak menghilangnya. Maf'ulun li Li ajli. Confirm? Confirm. Kunci jawapan? Kunci. Boleh buka kunci saya simpan. Saya balik nanti. Ya. Okey. Maf'ulu li ajli. Ajli. Yeay. Okey, li ajli sebab menunjukkan kerana apa? Sebab apa dia makan? Sebab dia lapar. Sebab dia lapar. Apa kataan itu? Ustaz. Zaidu Aruza. Ya, Aruza. Ingat produk. Aruza makan. Nasi. 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 Makan akala. Okey. Makan akala. Zaid makan nasi lapar. Aruza jau'a. Oh, rupanya produk tu nasi. Zuzza. Tu lain cerita. Yang tu jenama dia. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai aruz. Boleh tuan-tuan? Okey, baik. Kita masuk berbahasa nanti kita akan datangkan contoh-contoh yang lain sesuai dengan topik-topik kita. Okay, kita nak masuk perbahasan ayat Quran dulu ni tuan-tuan. Ya, okey. Dapat. Sifat. Okey. Saat ni kita makan nasi nah. Okey. Baik. Akala. Saya tinggalkan akala dulu. Baik, kita tengok ayat Al-Quran kita. Masya-Allah, subhanallah. Wasaina. Okey, nampak tak tuan-tuan? Nampak. Apa? Nampak Ustaz. Songnya. Amboi. Sekarang boleh nampak. Nampak yang ni skrin, nampak skrin?
Nampak. Wa wasaina. Ini tuan-tuan, ada berapa kalimat tadi? Dua. Kalimat yang pertama, Wow. yang kedua, wasaina. Wasaina. Wow, isim ke fi'il ke haraf? Araf. Haraf. Wow, ada berapa jenis tuan-tuan? 5. 5 jenis. Yang pertama, wow pemula cerita. Wow pemula. Wow, penyambung Yang kedua, cerita. Wow penyambung cerita. yang ketiga, Wow Sumpah. yang keempat, wow. Wow, keadaan. wow bersama. Yang kelima, Wow, keadaan. wow keadaan. Hajah Latifah Omar. Wow, apakah ini? Wow pemula cerita. Nyambung. Pemula. Seorang saya tanya seorang. Wow, apa ni? Pemula cerita. Okay. Hajar Rohana. Hajar Rohana, saya nampak Hajar Rohana. Wow, apa ni Hajar? Wow pemula cerita. Oh, pemula cerita. Hajar Rohani. Wow, penyambung cerita. Oh, penyambung cerita. Okey, kita dah masuk parlimen. Okey. Hajar Faizah Ibrahim. Baik. Wow, penyambung cerita. Oh, penyambung cerita. Haji Aziz Khani. Haji Aziz. Boleh on mic. Ya. Bersama. Okey, kita ada satu lagi jawapan. Wow bersama. Tak apa. Haji Basri. Wow, bersumpah. Oh, bersumpah. Oh ya Allah. Ada tak apa tuan-tuan, itu pendapat masing-masing. Dapat masing-masing. Betul. Pendapat masing-masing. Belum tentu betul, belum tentu salah. Sabar. Haji Sazali. Penyambung cerita apa? Ya. Okey, saya tak tanya semua lah. Kalau saya tanya semua, kelas kita habis pukul 1 pagi. Okay. Saya tahu walaupun tuan-tuan dah tak sabar, tak mau tanya aku ke? Tak lupa dah, saya tak lupa. Tuan-tuan sentiasa dalam hati saya. Tapi kebanyakan masa. Alhamdulillah. Oh, sumpah Ustaz. Bentar. Okey. Wow, sumpah. Okay, tuan-tuan dengar dulu ya. Wow sumpah, cara kita nak kenal kalimat wow sumpah, selepas wow kalimat isim baris bawah. Ya. Jadi selepas wow wasaina kalimat isim ke tidak tuan-tuan? Wasaina ni. Bukan. Jadi bukan wow sumpah. Wow bersama. Bagaimana kita nak kenal wow bersama? Selepas wow kalimat isim ke fi'il? Isim. Kalimat isim berbaris Atas. Wasaina tadi isim fi'il? Fi'il. Jadi dia bukan wow bersama. Oh, wow bersama Ustaz. Bukan wow bersama. Sebab syarat wow bersama mesti kalimat isim berbaris atas. Okey. Wow keadaan pun bukanlah. Sebab dia tidak menunjukkan keadaan. Adakah dia wow pemula cerita ataupun wow penyambung cerita? Menyambung cerita baris sama. Wow penyambung cerita, kerja dia tuan-tuan menyambung cerita dan menyamakan berbaris. Betul. Jadi tuan-tuan, dia sambung cerita apa? Sambung cerita ya maluna. Permulaan. Banyaklah yang malu. Cerita sebelum. Tak ada baru kan.
Dia tak sambung cerita. Ya'maluna fi'il apa? Mudarek. Mudarek. Wasaina fi'il apa? Madi. Madi. Sama ke tidak tuan-tuan? Sama. Oh. Lah, PTRS pemula ni cerita. So dia bukan waw penyambung cerita, maka dia adalah waw Pemula cerita. Pemuda. Okey. Masih fail lah Ustaz. Bab tu. Okey, baik, selesai. Wasaina tuan-tuan. Jadi dah pecah rahsia dah. Wasaina kalimat fi'il. Fi'il apa? Madi. Mudarek. Madi. Madi. Telah. Madhi. Sebab apa fi'il madhi? Telah. Sebab ada telah. Telah. Sebab ada telah. Tuan-tuan, selain ada telah tu, bagaimana kita nak kenal kalimat ini kalimat madhi? Sebab dia bukan Mana baris atas dia? Wasaina. Wasaina. bukan salah satu huruf daripada Anita. Ya, tiada penambahan salah satu daripada Wanita. tak ada penambahan salah satu daripada Anita di pangkal kalimat, maka dia adalah fi'il madhi. Kalau ada salah satu daripada Anita, maka dia adalah fi'il Mudarek. Alright. Jadi kalimat wasaina adalah fi'il madhi. Tuan-tuan, kaedah kita apabila ada fi'il mesti Ada fa'il. fa'il, dan kita gunakan kalau ada maf'ul. Fi'il dia tuan-tuan kita dah jumpa kan? Fi'il dia fi'il madhi. Sebab ada telah, tak ada penambahan salah satu daripada Anita. Betul ke tidak tuan-tuan? Okey. Fa'il dia jelas ke tak jelas? Pakat tunduk belakang dah tu. Okey, contoh. Bagaimana kita nak tahu kalimat fa'il tu jelas? Tidak tak? Tuan-tuan mohon juga mak ya. Dia sebab apa tuan-tuan? Sebab di Zoom ni kalau bunyi kipas pun dia rasa macam zalzala, gempa bumi. Ini tuan-tuan hati-hati tuan-tuan. Sebab kadang-kadang saya pun takut tiba-tiba bergemur ni kan. Okey. Cara kita nak kenal kalimat perbuatan ataupun pelaku itu jelas ataupun tidak, sekiranya kalimat pelaku itu jelas, maka akan ada simbol baris depan. Simbol baris depan. Tuan-tuan nampak tak simbol baris depan pada selepas wasaina? Tak ada. Kalau macam contoh saya buat tadi kan, akala Zaidu aruza. Kalimat perbuatan dia akala kan? Pelaku dia jelas ke tidak tadi? Zaidu. Jelas. Apa baris Zaidu? Zaid depan. Baris Baris depan. Jelas depan. ke tidak? Jelas kan? Sebab ada simbol. Wasaina. Selepas kalimat wasaina, ada tak kalimat isim yang berbaris depan? Tak ada. Tak ada. Jadi pelaku dia jelas ke tidak tuan-tuan? Tidak jelas. Pelaku dia tak jelas. So kalau tak jelas, apa yang tuan-tuan kena lakukan? Tengok dalam kalimat. Tengok dalam kalimat perbuatan. Tuan-tuan, saya ada ajar tak guna diagram belakang? Ada. Ada kan? Cuba tuan-tuan tengok diagram belakang. Okey, tak apa saya tolong buka dekat tuan-tuan. Nampak tak? Ini diagram belakang, betul? Ya. Betul. Nampak? Warna apa? Warna apa? Betul, betul lah tu. Ini ada yang sebut color pink tu salah tu. Tengok kat skrin tau. Okey. Wasaina fi'il apa? Madhi mudhari'. Madi. Madhi. Okey, tuan-tuan tengok dekat. Tuan-tuan tengok skrin, jangan tengok dekat. Apa tengok skrin? Saya turun sama aja. Okey, sama aja. Ganti nama bersama. Wasaina. Mana Ganti nama kalimat? bersama.
Ganti nama diri yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Sebab apa? Diakhiri Nah, di dengan ujung. na. Nah. Nampak tak na ni kan? Jadi kalimat pelaku dia, siapa pelaku dia tuan-tuan? Nahnu. Oh. Tu kamu. Pelaku dia adalah nahnu. Ya. Okey. Jadi cara selain daripada kita tengok terjemahan kalimat perbuatan, kita boleh gunakan diagram belakang. Tengok pada diagram belakang, tuan-tuan boleh detect siapa yang jadi pelaku. Contoh tuan-tuan, kalau aku wasiatkan, bagaimana sebutan dia? Ana. Kalau aku wasiatkan, Ana. kalau nahnu wasaina. Kalau Wasaitu. wasaitu. Cuba tuan-tuan sebut wasaitu. Okey. Kalau anta. Wasaita. Wasaita. Kalau anti. Wasaiti. Wasaiti. Antum. Wasaitum. Wasaitum. Jadi tuan-tuan nak tahu kalimat sekiranya kalimat pelaku, kalimat fa'il tu tak jelas, tuan-tuan tengok saja diagram belakang. Tengok bentuk dia diakhiri dengan haraf apa? Kalau habis dengan na, maka dia adalah nahnu. Jelas ke tidak tuan-tuan? Jelas. Okey. Nahnu. Ada apabila ada fi'il mesti kena ada fa'il, dan kita kena tengok kalau ada maf'ul. Ada maf'ul tak ada maf'ul ni? Ada. Bagaimana kita nak tahu kalimat ataupun rangkap itu ada maf'ul tak ada maf'ul? Ada. Dua Ada baris atas. baris depan. Tuan-tuan, bagaimana, soalan saya, bagaimana kita nak tahu dalam ayat itu ataupun dalam rangkap itu ada maf'ul tak ada maf'ul? Tengok ada baris. Saya dah ajar tak? Ada mangsa. Datangkan soalan. Apa? Ada dah saya ajar. Ada kan? Ada. Okey, datangkan soalan apa ataupun siapa pada kalimat perbuatan. Contoh. Apa? Contoh. Minum. Wasiatkan apa? Minum apa, minum siapa? Sesuai ke tidak? Sesuai ke tidak? Minum apa, minum siapa? Salah satu soalan. Minum apa? Sesuai kan? Jadi ada maf'ul tak ada maf'ul? Ada. Ada maf'ul. Jadi kalau jumpa kalimat minum, dia mesti kena ada mangsa. Boleh? Macam tu. Kalau berdiri, sesuai tak? Berdiri apa, berdiri siapa? Tak sesuai. Sesuai. Jadi ada maf'ul tak ada maf'ul? Tak ada. Ada maf'ul. Tengok apa, tengok siapa? Tengok siapa. Sesuai. Ada. Sesuai. Jadi ada maf'ul tak ada maf'ul? Ada. Kami wasiatkan apa ataupun siapa? Sesuai ke tidak? Sesuai. Sesuai. Jadi ada maf'ul tak ada maf'ul? Ada. Ada maf'ul. Apa baris asas bagi maf'ul? Baris atas. Baris atas. Jadi ada maf'ul ke tidak tuan-tuan? Ada. Ada. Mana maf'ul dia? Infan. Insana. Jadi kalimat al-insana ini tuan-tuan ada nama maf'ul. Tuan-tuan, syarat nak jadi maf'ul dia mesti isim. Dia mesti nama. Isim. Dia mesti nama. Tuan-tuan, kalimat al-insana apa terjemahan dia? Manusia. Manusia. Manusia kan manusia. Satu ke dua ke ramai manusia? Satu manusia. Tuan-tuan, dengar. Kenapa Allah Ta'ala sebut satu je manusia? Kan ramai manusia. Maksudnya ramai.
Maksud ada maksudnya tak ada maksud. Al-insana. Okey, baik tuan-tuan dengar ya. Kenapa Allah Taala sebut dalam bentuk bilangan satu ataupun mufrad manusia ni? Sebab Allah Taala nak pesan seorang-seorang, nak wasiatkan seorang-seorang, nak fokuskan, nak tujukan kepada setiap seorang daripada manusia. Sebab nak menunjukkan benda ni sangat-sangat penting. Jelas ke tidak tuan-tuan? Nak menunjukkan benda ni sangat-sangat penting, Allah Taala gunakan al-insana dalam bentuk mufrad. Okey, jelas ke tidak? Okey, baik. Baik, seterusnya tuan-tuan, biwalidayhi ada berapa kalimat? Ada 3 kalimat. Okey. Yang pertama, bi. Yang pertama, bi. Apa maksud bi? Dengan. Terhadap. Terhadap. Yalah, tapi ayat di sini dia terhadap. Terhadap. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Haraf pindah diagram ke tidak tuan-tuan? Tidak. Tidak. Tak pindah diagram. Tak pindah diagram. Biwalidayhi, terhadap kedua ibu bapanya. Tuan-tuan, apa kerja haraf jar? Membaris bawah Baris bawahkan. selepasnya. Membaris Baris bawah bawah isim selepasnya. selepasnya. Mana kalimat isim selepasnya? Walidayhi. Walidayhi. Hi, tuan-tuan, hi ni. Hi, biwalidayhi. Ya. Apa maksud biwalidayhi? Hi tu. Ya. Ya. Okey. Nya ni tuan-tuan, hi ni. Merujuk kepada Isim ke fi'il hi ni? Hi. Apa maksud? Domer. Isim. Domer kan? Domer ni isim Domer. ke tidak? Domer munfasil. Domer ni isim ke tidak? Karena munfasil ni Isim. aja. Mutasil ni bersambung. Munfasil bercerai. Tak apa, nanti kita sembang lain ya. Kita sembang lain. Okey, domer ataupun ganti nama diri. diri. Okey, jadi ganti nama diri ni isim ke tidak tuan-tuan? Isim. 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 Tuan-tuan tengok peta, tengok saya. Tengok saya. Tak handsome ke Ustaz Mizan ni? Tengoklah. Tolonglah tengoklah. Habis ya tuan-tuan tak tengok saya. Tengoklah. Macam tu. Dia dah angkat kata tutup muka dah. Okey. Hi ni apa maksud hi? Nya. Ya. Ataupun di dia. Ya. Ya. Nya ataupun di dia. Ya. Kita Ya. guna nya. Tuan-tuan, hi dan juga ha. Mana satu muzakkar, mana satu muannas? Nya. Hi muannas. Yang ni pun Dua-dua ha ni pun nya muzakkar. juga. Dua muzakkar. Dua-dua yang muzakkar. Kedua muzakkar Ustaz. Pertama Siapa kata muannas. dua-dua muzakkar angkat tangan? Saya. Okey. Muannas. Sebab tak ada Tak ada Sebab tak ada Okey. Baik. Okey, tuan-tuan dengar ya. Dengar tak? Betul ke? Dengarlah. Dengar. Dengarlah. Baik. Yang ni tuan-tuan, hi ni untuk muzakkar. Ha ni untuk muannas. Muannas. Oh. Ada ha. Tak ada aku Ustaz. Lelaki, Tak ada bunyi pun. Bentar. Dia sebab dia domer. Sebab dia ganti nama. Dia untuk kalimat yang ada bunyi tu untuk kalimat yang lain lah. So kalau untuk ganti nama dia pakai simbol ni. Kalau untuk nya. Contoh kita nak bagi tahu kedua ibu bapa nya tu nak refer kepada perempuan. Okey, kita pakai ha. Walidayha. Kalau kedua ibu bapa lelaki biwalidayhi. Tuan-tuan, kenapa hi ni jadi muzakkar? Kalau yang lain kita sebut kan. Okey, yang ni dia tak pakai dia pakai lain. Sebab apa hi ni dia jadi muzakkar?
Tak tahu. Sebab dia pakai serban, tuan-tuan. Sebab dia pakai. Nampak tak? Nampak tak? Oh. Oh, dia pakai serban. Sebab tu dia jadi muzakkar. Muzakkar. Ya. Jelas? Sebab dia pakai serban. Kemudian ada ekor kat belakang ni, tuan-tuan. Nampak ke tidak ni? Nampak ke tidak? Nampak. Sebab dia muzakkar sebab dia pakai serban. Yang ni tuan-tuan agak-agak kenapa dia jadi muannas. Sebab dia pakai tudung lilit-lilit. Pakai tudung lilit. Andai. Sebab dia pakai tudung lilit-lilit. Oh, dia lilit. Kemudian dia cucuk dengan sanggul. Mana adanya lelaki pakai tudung letak sanggul. So, ha ni refer kepada perempuan. Tuan-tuan, jadi ha ni untuk muzakkar, ha ni untuk muannas. Betul ke tidak, tuan-tuan? Okey. Jadi biwalidayhi ni dia nak refer kepada siapa? Muzakkar. Dia refer kepada Anak manusia. kalimat apa? Dia nak refer kepada kalimat siapa? Anas. Ini muzakkar kan? Lelaki. Muzakkar kan? Muzakkar Ya. kan? Ya. Dia nak refer kepada kalimat Insan. al-insan. Kalimat al-insan muzakkar ke muannas, tuan-tuan? Muzakkar. Muzakkar. Sebab apa muzakkar? Sebab tak ada Baru sebab tak ada bunyi jelas ke tidak? Sebab tak ada bunyi Okey. Okey. Sebab tak ada bunyi Husnan, last. Keliru lah pula. Husnan. Ada berapa kalimat husnan, tuan-tuan? Satu. Satu. Kalimat. Apa maksud husnan? Berbuat baik. Buat baik. Dia kalimat isim ke fi'il? Isim. Husnan. Berbuat PL. PL. Berbuat baik. PL baik. Husnan. Haja Nur Aidah kata isim. Haja Wan Fatanah. Isim. Fi'il. Haji Syarafuddin. Isim. Isim ada tanwin. Isim ada tanwin. Okey, Haji Azmi. Cikgu Rokiah kata isim. Ada. Tak ada nya lagi, jawab dulu. Ada baris dua. Mana tahu Koko salah ke? Dia tak tahu. Okey, tuan-tuan, apa tanda isim? Isim ada berapa tanda? Tanwin. Ada Tiga. tanwin hujung kalimah. Ada Ada 4. Yang Ada pertama 4. alif lam. Alif. Yang kedua tanwin. Tanwin. Yang ketiga baris bawah Baris hujung bawah. kalimah. Yang keempat Makna. Makna. tuan-tuan, kalau jumpa saja kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam Al-Quran, tuan-tuan jangan cepat-cepat tengok terjemahan lagi. Kita tengok teknikal sama. Sebab dalam bahasa Arab kita ada dua benda yang kita kena perhatikan. Yang pertama teknikal dan yang kedua makna. Kadang-kadang tuan-tuan kita akan jumpa makna ni macam fi'il tapi dia adalah isim. Boleh ke tidak? Jadi kalimat husnan ini, kalimat husnan dia diawali dengan ganti nama diri ke tidak, tuan-tuan? Tak. Tak. Ingat tak cara kita nak kenal dalam kelas awal-awal dulu waktu episod yang pertama, cara kita nak kenal kalimat perbuatan dia akan diawali dengan ganti Nama. Diri. dia akan diawali dengan ganti nama diri. Ada ganti nama diri tak pada kalimat husnan? Ada kan? Tak ada. Jadi dia adalah kalimat isim. Isim. Kalimat isim. Husnan ini berbuat baik. Dia spesifik ke tak spesifik, tuan-tuan? Spesifik. Ingat Tidak. tak apa tanda spesifik? Tak spesifik. Ada apa? Kalau spesifik ada tanda apa? Ingat tak Alif cerita? lam. Ada Alif lam. Alif Ada lam. alif lam. Ya, betul Haji Rosdan. Ada al. Laju. Ada al. Al. Ingat tak al pen? Jadi husnan ini berbuat baik ni spesifik ke tidak, tuan-tuan? Tak Tidak. spesifik. Tak. Maksudnya berbentuk umum. Umum. Kebaikan, untuk melakukan kebaikan di atas muka bumi ni, tuan-tuan, sangat-sangat luas. Tak fokus kepada satu-satu perkara.
nak buat baik kepada ibu bapa ni tak semestinya tolong dari segi kewangan saja tuan-tuan. Kita bawa mereka seronok pergi umrah, pergi haji, bawa mereka berjalan ataupun duduk bersama mereka, keluar makan bersama dan seumpamanya, mendoakan mereka, okey, bawa cucu dan seumpamanya, seronok, mereka pun seronok. So ini adalah bentuk-bentuk kebaikan yang kita boleh lakukan kepada kedua ibu bapa. Sangat-sangat banyak. Sebab itu Allah Taala datangkan kalimat husnan selepas kalimat biwalidayhi dalam bentuk tak spesifik. Sebab Allah Taala nak suruh kita buat banyak kebaikan. Macam-macam kebaikan yang kita boleh lakukan. Macam mana kita layan kawan-kawan kita, kadang-kadang ada sebahagian daripada golongan dia melebihkan rakan-rakan lebih daripada ibu bapa. Di sini kita nak tekankan, kita kena lebihkan mak ayah kita. Punca rezeki kita, punca keberkatan dalam kehidupan kita adalah kerana mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab redha Allah fi redha al-walidaini. Kita mendapat redha Allah Taala kerana redanya kedua ibu bapa kita kepada kita semua. Insya-Allah. Baik tuan-tuan. So kita tak sempat habis perbahasan kita. Nak habis tak? Nak habis pukul 1. Ui, lama. Sambung Ustaz. Tak mau. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Yang paling penting tuan-tuan, nanti rakaman saya akan hantar selepas selesai upload lah. Selesai upload saya akan hantar link kepada tuan-tuan. Okay, ada soalan ke tidak? Okey, kelas kita malam ni seronok. Seronok ke seronok Haji Awan Fatanah? Seronok insya-Allah Haji Aziz, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, dan sekiranya tuan-tuan ada persoalan, pertanyaan tak jelas, tak faham, tak jelas, tak faham, tuan-tuan jangan malu, jangan segan, tanya je dalam grup tu, jangan biar senyap. Jangan tanya, jangan bagi salam je. Assalamualaikum, hilang terus. Selalu macam tu kan. So jangan buat dalam grup kita. Dalam grup kelas hari Ahad, tolong jangan bagi salam, hilangkan diri. Minggu depan kita jumpa. Jangan ya. Tanyalah contoh-contoh. Okey, Haji Aziz ada baca ayat Al-Quran. Tuan-tuan, Ustaz, yang ni jadi apa? Okey, mungkin kita boleh kongsi bersama-sama dalam situ. Okey? InsyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفوا عند الحساب. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan kafaratul majlis wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ustaz. Sama. Kalau tak lambat dah. Jumpa lagi ya. InsyaAllah saya hantar rakaman. Assalamualaikum. Okay, selamat malam semua. Salam, Ustaz.